warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'sir bi ta'mil khair la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita berpesan agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Carilah bekal untuk hidup selepas mati kelak. Sebaik-baik bekal adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ma taufiqi wa la tusami illa billah. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, la haula wa la quwwata illa billah. Baik tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah tak boleh duduk tuan-tuan kalau tak ada kuliah. Selepas raya baru 2 hari, 3 hari ikut. Jadi jam tuan-tuan. Jadi jam. Macam orang selalu jogging kan. Kalau sekali dia tak jogging tuan-tuan, rasa macam nampak dah Israel. Jadi dia pun keluarlah pergi jogging. Macam tuan-tuan lah, kalau sehari tuan-tuan tak pijak majlis surah, rasa macam mana lah. Jadi tuan-tuan, mata Allah Subhanahu wa taala tadi Imam baca wa man aqama minhum illa ayyuminu billah. Tidaklah ada sebab yang lain mereka membunuh kamu wahai saudara kita di Mesir. Sebab apa? Kerana mereka beriman dengan Allah. Itu ya tuan-tuan. Sebab lain ada. Ayat tu berkenaan sahabat kita daripada Ashabul Ukhdud. Ashabul Ukhdud ni bukan kontraktor proyek parit. Ini kisah sahabat parit yang mati syahid kerana pertahankan agama. Boleh faham? Mereka tu korek parit juga kan, tapi pertahankan rezeki lain. Boleh faham? Dan mereka tidak dihukum bunuh. Yang ni hukum masuk dalam parit. Parit tu dinyalakan api, diarahkan terjun beramai-ramai. Sebab apa? Pasal mereka yu'minu billah, beriman pada Allah. Maknanya tuan-tuan, ayat ni nak bagi tahu kat kita apa yang berlaku pada saudara kita di Mesir ni tak usah pelik lah. Kerana mereka mencintai keadilan. Boleh faham? Lalu datanglah sekelompok manusia. Bila keadilan datang, keadilan akan mengeluarkan apa yang selama ni tersimpan. Ayat tu yang mereka tak boleh nak tunggu. Sampai bakar mayat, bakar masjid. Ni lebih Yahudi daripada Yahudi, lebih Qarun, lebih Namrud, lebih Firaun lagi pada mereka tuan-tuan. Sejarah pembunuhan paling ramai dalam masa begitu singkat di bumi Mesir, sejarah berlaku 2-3 hari lepas dah tuan-tuan. Tak pernah berlaku sebelum ni dalam sejarah bumi Mesir semenjak wujud di muka bumi. Tak pernah. 2 hari lepas itulah satu peristiwa pembunuhan paling besar dan paling singkat masa dia pun. Bukan setakat dia bunuh tuan-tuan. Yang tak mati dia masuk dalam hospital, duk dia cari jantung, ditembak di situ juga. Tu tuan-tuan. Family datang nak ambil mayatnya, family tu dia tembak sekali tuan-tuan. Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Dia bakar masjid, bukan bakar hidup. Dia bakar masjid Rabah Adawiyah tu tuan-tuan, nak hapuskan bukti keganasan. Mayat yang family buat lari daripada hospital, daripada tanah lapang mau masuk dalam masjid, dia bakar seluruhnya tuan-tuan untuk hapus bukti keganasan.
Tak ada tuan-tuan, ni binatang lebih binatang. Allah sebut mereka lebih teruk daripada ulai kalau anak-anak. Bahkan mereka lebih teruk daripada binatang. Lebih, memang lebih teruk daripada binatang. Allahu Akbar walillahil ilham. Tapi hikmahnya terlalu banyak dan terlalu besar tuan-tuan. Antaranya apa tuan-tuan? Hikmah. Kalau Mursi menang melalui sistem pilihan raya, dan menang tadi, orang tak nampak sokongan kepada Mursi ataupun Ikhwan Muslimin. Pasal undi rahsia senyap. Bila berlaku, puluhan juta rakyat keluar, baru nampak kekuatan manusia ni sebenarnya nak pada keadilan. Betul tak? Nak pada keadilan tuan-tuan. Tapi mesti ulama kata memang mesti dibeli dengan darah. Mesti. Cuma kita mungkin tak sampai lagi peringkat tu tuan-tuan, mudah-mudahan. Dan kita jangan minta, tapi bila datang Nabi kata jangan lari. Minta jangan, pasal bimbang iman kita tak mampu. Boleh? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ada senjata daripada kejauhan apa dia? Doa silahul mu'min. Doa senjata orang beriman. Nah, tanda Allah Subhanahu wa ta'ala. Senjata. Askar tak tahulah dia faham atau tak faham ataupun dia kebetulan. Dia kata satu peluru satu musuh. Betul? Ada tuan-tuan family di kalangan anggota tentera ataupun paikin askar. Satu peluru satu musuh. Dah, Nabi kata ada silahul mu'min, doa senjata orang beriman. Sama tak? Sama kan? Tapi dia faham, dia sedar ataupun tidak sedar, wallahu a'lam. Apa maksud sini orang? Askar bila dia masuk hutan, dia cari musuh. Hutan tu kampung musuh. Betul tak? Dia masuk tu musuh tahu dah. Musuh tahu dah tuan-tuan. Anak ada bersembang dengan sahabat-sahabat yang askar. Kalau zaman kau ini macam-macam trik dia tuan-tuan. Antaranya apa dia tuan-tuan? Minta maaf nak sebut. Kalau askar tu dia pergi cari air. Askar dia tak akan buat base dekat sungai. Jarang dia akan buat base dekat sungai. Mudah dikesan. Pasal apa? Memasak, mandi sebagainya. Air sungai itu kau ini tahu ada askar ke tak ada askar. Oh tuan-tuan, betul, dah kampung dia. Jadi bila sekali-sekali askar ni pergi, yang pergi cari sungai ataupun tempat ada air untuk apa-apa tujuan, maka dia akan pergi 2-3 orang untuk cari air. Kau ini tahu kan apa dia buat umpan. Askar kita mengaji bab komen ini sampai kenal tai tu tai jantan ke tai tina. Betul. Saya nak tanya macam mana nak najis jumpa atas tanah? Yang najis tu lelaki ataupun perempuan yang tinggalkan? Macam mana tuan-tuan? Kencing. Ha? Kencing. Ha, bijak. Jelaskan. Daripada air kencing. Kita kalau berak atas tanah, tuan-tuan lah nak tak. Kalau kita buang air besar atas tanah tuan-tuan, air kencing kita depan kita kan jauh. Boleh faham kan? Jauh tempat air kencing tu lelaki, dekat tu perempuan. Boleh faham? Boleh kenal? Allahu Akbar. Katalah dia buang ke tepi sungai, dia tahu askar akan pergi tempat sungai. Dia buang ke sungai, najis perempuan. 2 bulan dah tak balik ni. Boleh faham? Terjumpa, minta maaf muslimat, coli dia gantung di pokok. Coli saja-saja dia buat konon-konon tertinggal. Boleh faham ni tuan-tuan? Terleka tak 3-4 orang ni? Itu tuan-tuan Allah suruh. Maka sebab tu akan satu peluru satu musuh. Maksud jangan membazir. Kamu berada di saat gawat, di saat genting. Doa senjata orang beriman Nabi sebut. Palestin, Syria, Bosnia tak habis, Myanmar tak habis, Chechnya tak habis, Selatan Thailand tak habis. Sambung pula terbaru bumi Mesir. Mesir pula bukan orang kafir. Betul tak? Yang solat Jumaat sama dengan kita. Laknatullah asli sini. Boleh? Dia sedang gawat. Seluruh dunia ada senjata yang Nabi iktiraf. Tak ada peluru paling laju kata ulama melainkan doa. Masa tu tuan-tuan sebut terlintas sampai terus ke Allah.
Maka tuan-tuan, dalam keadaan sekarang, bila-bila pun doa ni jangan membazir. Boleh faham? Jangan membazir. Doa lebih kuat. Tuan-tuan biasa tak tanya sekarang, kami dulu masuk operasi, masuk lautan, asal bunyi kami tengok sampai pejam mata. Ada cerita begitu? Tak ada tuan-tuan. Askar tu bodoh tak ada dah lah. Kalau buat pelangi begitu tak? Membazir tuan-tuan. Boleh faham? Nampak? Sama macam kita sekarang. Berdoa ni biar betul sampai pada Allah. Hadirkan hati kenang saudara kita di bumi khususnya ataupun di lain-lain tempat. Boleh faham? Itu senjata yang kita ada itu, tuan-tuan. Tapi janganlah dengan senjata tu, tuan-tuan, tuan-tuan selit pula dengan makan, membazir, masuk tuan sampah. Doa tu tertangguh. Itu benda yang kita tak nampak sebagai satu maksiat. Betul tak? Apa maksud? Membazir perbelanjaan, makanan. Itu sebenarnya satu maksiat yang menyebabkan doa kita tertangguh, tuan-tuan. Boleh? Itu paling simple tu, kita tak perasan. Sebab tu kita kata pasal tak kabur dah selalu jadi syaitan setiap hari. Betul? Doa syaitan Allah follow dah. Betul tak? Allah tutup dah pintu rahmat, pintu taubat. Betul kan? Apa tu kita jadi macam tu? Bila doa nak kabur? Betul? Kan? Ini open house. Baik, entah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sambung sikit. Dulu anak pernah baca sebelum nak silap bulan Syaban tu, Syaban kerja kan. Anak baca buku tentang tulisan Abu Ala Al-Maududi. Di manakah Islam kita bermula? Kalau tuan-tuan ingatlah, tak tahu aku tuan-tuan yang Melayu dah lupa. Minum dulu. Air pun diarak. Padahal arak tak ada mineral water. Oh hebat tuan-tuan. Punyalah menjiwai. Boleh? Bila Islam kita bermula? Dulu dalam buku tadi dia sebut, yang nak baca dulu tuan-tuan. Kenapa seorang Muslim itu mulia pada Allah? Ingat? Kan? Kenapa orang kafir hina pada pandangan Allah? Ingat? Orang Muslim ni Allah cipta. Kafir pun Allah cipta. Ingat lagi kan? Daripada Adam pun daripada Adam. Mak dia mengandung 9 bulan, mak kita pun mengandung 9 bulan. Betul tak? Lahir menangis, bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa, tua, mati, sama dia pun. Kenapa kita mulia? Kenapa mereka hina? Dulu yang anda sebut, sebab dua aja sebab dia. Kerana yang satu ni Islam, yang satu ni kafir. Ingatlah. Itu ya sebab. Bukan sebab nama, bukan sebab sunat, bukan sebab makan khinzir, yang ni makan kambing. Dah. Yang seorang ni taat, yang seorang ni ingkar. Apa makna Islam? Yang seorang ni Islam, yang seorang ni kafir. Apa makna Islam? Yang kita selalu dengar, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati, Allah kata. Oh, khatib petat kat kita tiap minggu. Jangan mati. Oh, lagu mana jangan mati? Boleh? Tak boleh. Memang mati. Memang mati. Ramadan mari tuan-tuan, satu keluarga di Seremban. Si isteri meninggal 2 Ramadan. Kanser. Anak 4 ke 5. Tapi anak dah besar-besar lah. Yang paling kecil anak dia tingkatan 3 ataupun tingkatan 1 yang paling kecil. Yang sulung 2 orang dah masuk. Seorang UiTM, seorang Politeknik. 2 orang lah, sekolah lagi 2 orang. Mana? Si isteri meninggal 2 Ramadan, suami meninggal lagi seminggu nak raya. Dua-dua kanser. Hak baca mesej pun pakai menangis. Baca mesej boleh menangis tuan-tuan. Pasal kita ni bukan fikir hatu, fikir nak raya. Tu yang menangis tu. Betul tak? Allah nak raya. Oh, fikir raya tu kita. Betul kan? Baik anda betul. Nak cerita mati ni. Allah kata jangan mati kecuali wa antum muslimun. Kamu dalam keadaan betul-betul menerima sepenuhnya Al-Quran. Baik, apa makna Islam? Apa makna Islam? Islam, Nabi, anakku kata-kata almarhum Imam Abu Ala Al-Maududi.
dalam kitab dulu. Dia kata apa? Taat dengan segala arahan daripada Allah dan menerima segala larangan daripada Allah. Taat arahan dan larangan juga tanpa sebarang bantahan. Ini Islam. Tanpa sebarang bantahan. Boleh? Sikit pun tak boleh sikit pun tak boleh sami'na wa ata'na. Sebab tu bila Allah sebut tentang ayat mutasyabihat dengan ayat yang muhkamat dalam Quran, Allah sebut tentang ayat muhkamat, Allah kata apa? Hunna umul kitab. Allah kata itulah pokok isi dasar ilmu Quran. Apa dia? Ayat-ayat muhkamat. Bagi orang yang condong pada kekafiran, Allah kata dia akan ambil ayat mutasyabihat. Bagi orang beriman, kalau ayat mutasyabihat dia tak boleh tafsir, dia akan balik kepada ayat muhkam. Pasal Allah kata itulah dasar Quran. Dia tak akan terpesong, dia tak akan sesat. Dia tak berani nak takwil ayat-ayat mutasyabihat, dia akan balik pada pangkal ayat muhkam. Sebab tu Nabi kata al-ilmu salah satu, ilmu itu 3. Apa dia tuan-tuan? Selain pada itu Nabi kata jangan ambil yang dulu. Yang pertama ayat muhkamah, Nabi kata. Hadis Abu Dawud. Pertama ayat-ayat yang muhkam. Yang kedua as-sunnatu qa'im, sunnah yang didirikan, yang diamalkan. Yang ketiga kata Nabi, apa dia? Keadilan, kewajipan terhadap keadilan. Keadilan satu benda yang wajib untuk ditegakkan. Lain pada itu Nabi kata mengalir. Boleh? Apa makna kafir? Kafir mudah, nak jadi pun mudah. Ya. Keingkaran, penentangan terhadap apa saja yang turun daripada Quran dan hadis Nabi SAW. Maka faham kita pasal apa yang ni mulia, yang ni hina, kerana yang ni taat, yang ni ingkar. Boleh? Baik tuan-tuan, Allah Subhanahu. Dia kata dalam kitab tu, dia kata tak kiralah lahir daripada mak Islam, ayah Islam, kalau anak tadi tak taat, tuan-tuan, belum tentu anak tu imam. Tuan-tuan tarik anak dia jadi imam, boleh? Boleh tak? Belum tentu, tuan-tuan. Nak sedap lagi, tuan-tuan, tarik dia pimpin tahlil, gelabah bewok dia, tuan-tuan. Tuan-tuan biasa tengok tak bewok gelabah ni macam mana? Biawak. Payah bahasa Kuala Lumpur ni, tuan-tuan. Dia ada syadah tu, biawak. Kalau Kelantan pun tak, bewok, senang. Gelabah bewok, tuan-tuan. Anak pernah serukuk dalam satu besen, lebih kurang besar ni lah. Dia duduk dalam tu, panjang, lebih kurang pendek sikit lah badannya, lebih kurang. Tenaga bewok ni cukup kuat, tuan-tuan. Kuat, bewok ni tah. Dia duduk dalam tu, tuan-tuan. Benda tu ringan, besen ringan. Dia tak rebus, dia tak, daripada dalam dia langgar pecah besen. Kuat tak kuat, itu nak tahu, nak kenal gelabah bewok. Dia punya gelabah sampai pecah besen. Dia tak payah rebus. Dia duduk dalam tu, dia bunyi sama kita, dum, pecah besen. Lagi keluar. Dia masuk nak dapur rumah. Itu yang sukuk dengan besen tu. Faham? Pasal kalau kita tak sukuk, dia tak boleh kejar kan? Segala benda dia akan langgar. Jahanam. Boleh faham? Jadi kita sukuk, kita nak bawa dengan besen kat pintu, baru kita buka. Pokoknya dia langgar pun pecah besen. Itu kalau nak kena gelabah bewok. Boleh faham ni? Tuan-tuan tahlil anak tak imam suruh pimpin tahlil. Tuan-tuan demam kepiali, tuan-tuan. Boleh faham? Belum tentu. Maknanya apa, tuan-tuan? Anak seorang Muslim belum tentu dia juga akan jadi Muslim. Anak saya, anak tuan-tuan, belum tentu anak saya boleh ganti saya. Belum tentu. Kalau kita tak didik mereka. Dengan bila mengucap, Imam Abu Al-Maududi kata, perkara paling utama lepas mengucap, ilmu. Pasal ilmu, dia akan tahu cara nak sembah Allah.
Dengan ilmu dia akan kenal siapa Tuhan dia. Menyebabkan dia tak akan engkar. Menyebabkan dia tahu cara beramal, dia tahu yang mana mungkar, yang mana taat. Berbeza dengan orang kafir tadi. Tidak? Orang kafir tak kenal Allah. Sekarang orang Islam tak kenal Allah. Betul? Betul tak? Kita ambil 5, mudahlah. Masa ada 5 jari kan, tak lebih. Lagi orang naik kaki nampak kau ajar pula. Tangan cukup betul tak? Kita ambil 5. Orang Islam dia kena kenal Allah. Dia kena kenal Rasulullah SAW. Dia kena beramal, baca dan faham dengan Al-Quran, taat. Dia kena mengerjakan surahan-surahan dan menjauhi kemungkaran. Kita ambil 5 sudah. Sebaliknya dengan orang kafir, dia tak kenal Allah, tak kenal Rasulullah SAW. Dia tak baca, tak faham dan tak beramal dengan Quran. Dia tidak mengerjakan arahan dan dia mengerjakan larangan. Betul? Okey, kita ambil 5 sudah. Orang kafir lagi tuan-tuan, dia tak kenal Allah. Orang Islam hari ini pun tak kenal Allah. Betul? Betul tak? Berlambat tuan-tuan. Allahu Akbar. Dalam Facebook kan, ada boni, ada sahabat post. Tapi dia bukan, kan dalam Facebook dia, dalam smartphone kan kita boleh ambil gambar. Dan Facebook kita tu kita tekan kamera, dia panggil screenshot. Lepas tu post dalam WhatsApp. Lepas tu dekat line yang berkenaan tu dia merahkan. Sahabat dia merahkan. Ada tak? Ni kes K-pop. Remaja perempuan tulis admin. Oh, dia bergaduh dengan admin. Tak tahu dia grup mana. Oh, okay. Admin, kau ada hadapan. Kalau saya pegang kau ni admin marah. Oh, tak perempuan. Pasal dia marah, orang marah dia suka K-pop. Dia sebut gitu tak? Tepuk dahi gitu lah. Allah Subhanahu Wa Taala. Satu lagi baru ni lepas raya. Lepas raya tuan-tuan, satu drama. Semalam dia jumpa Bob. Bob berlakon drama tu, drama lama. Semalam kat Padang Lepuk, semalam jumpa Bob. Ana tanya dia. Ana yakinlah drama lama sebab drama tu dia last drama Fatimah Juli. Oh, tu drama last dia. Lepas tu dia tak berlakon. Drama apa ni? Ana tengok 3-4 hari boleh. Lebih ke dalam Ana balik hari Selasa. Selasa hari Rabu Ana tengok. Di Astro. Kisah buat kata semalam tadi dia penggali kubur. David Teo tak. Drama tu tuan-tuan. Ada satu jampi. Semalam Ana memang nak ingat nak telefon buat rezeki jumpa lah, tanya dia tak betul tak. Jampi tu jampi betul dalam bahasa Mandailing. Maknanya memang syirik sungguh lah. Boleh faham kan? Memang benda syirik betul lah. Dia memang syirik betul lah. Memang jampi betul. Cuma jampi tu diajar sekerat untuk drama tu, tak diajar sepenuhnya. Boleh faham? Nak tak sebut lah siapa yang tukar ajar jampi tu untuk drama tu. Dia beritahu kat nak siapa, tak sebut nama lah. Tapi tak ada kena-mengena antara yang hidup ataupun yang mati. Dia saya setuju. Tempat lain ada kena-mengena. Allah Rabbi tuan-tuan. Allah kata dah, bila orang tanya kamu Muhammad tentang roh, bagi tahu roh urusan aku tu. Drama tu roh balik, siap gaduh lagi dengan lelaki ex-girlfriend dia. Itu satu. Tattoo sebesar-besar belakang ni tuan. 2. Jampi pula tak tahu apa benda. 3. Ajar pula pada budak, sembuh pula penyakit. Menjadi keyakinan manusia. Start pada A sampai Z drama syirik tuan-tuan, terus baru habis Ramadan. Boleh faham? Orang kafir dia beramal dengan mungkar, orang Islam pun beramal dengan mungkar. 2 hilang. Betul? Orang kafir tuan-tuan, dia tak kenal Rasulullah. Orang Islam berlambat tak kenal Nabi SAW. Betul tak? Perang Tabuk tahun bila? Perang Tabuk 1973 Ustaz. Contoh. Tapi bukan tuan-tuan kalau jawab begitu juga tuan-tuan. Boleh faham ni? Tuan-tuan pergi tanya Perang Tabuk dalam stadium mereka 21 Ogos nanti. Tahu tak? Ataupun stadium Nasional Bukit Jalil 19 Ogos. Apa tu? Tuan-tuan tak tahu lah, tuan-tuan sini baca kitabnya. Metallica Linkin Park bro. Pergi tanya tuan.
Bila perang Tabuk? Dia kata 1973 ataupun 1957. Jadi bunyi tunjuk tuan-tuan. Boleh faham? Confirm tuan-tuan, confirm. InsyaAllah. Dia tak jawab lah tahun 19, tapi dia jawab tahun memang berterabur. Tak kena, ada tak? 3 hilang. Orang kafir tidak beramal dengan ajaran Islam, betul tak? Orang Islam berlambak tak beramal hari ni, betul? Orang kafir dia tak setuju dengan Quran, betul tak? Orang Islam berapa ramai tak setuju dengan Quran? Habis dah 5. Apa lagi tinggal? Terus sebab Imam Ghalal Maudud disebut Islam dia akan gugur, dia bukan boleh gugur, dia memang akan hilang daripada manusia tersebut kalau manusia itu tak faham, manusia itu tak pegang Islam. Boleh? Jangan tersedar hatilah. Apa kata pada mayat? Baik. Dah. Tak baik, tuan-tuan. Tak baik. Bagai dalil. Surah Hud ayat 45 dan ayat 46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nadana rabbahu faqala rabbi inna abni min ahli wa inna wa'dakal haqqu anta ahkamul hakimin. Qala ya Nuh innahu laysa min ahlika innahu 'amalun ghairu salihin. Fala tas'alni ma laysa laka bihi ilmu. Inni a'idzuka an takuna minal jahilin, kata Allah. Surah Hud 45. Kisah Nabi Nuh dengan anak dia. Nampaklah? Nabi Rasul yang pertama siapa tuan-tuan? Nuh. Allah perintah sampaikan maklumat agama pada manusia yang pertama sekali adalah Nabi Nuh. Nabi Adam dah lagi, Nabi Idris dah lagi, Nabi Nuh start. Puasa pun start Nabi Nuh. Membina kekuatan dalam ni nak berhadapan dengan perangai belah-belah. Itu puasa Nabi Nuh mula-mula puasa. Membina kekuatan dalaman pasal nak menempuh macam-macam perangai. Tuan-tuan, ada yang anak jumpa tu. Ni nak cerita macam-macam perangai. Dalam kelas macam ni, kuliah maghrib di satu tempat negeri penilai. Orang ni memang pening. Sungguh kan? Habis kuliah, anak singgah di Fukor. Yang pasti bukan saja tu lah. Saya itu tak ada Fukor kan? Ada? Bukan. Singgah kan? Duk ngaji tadi kita nampak macam malaikat Jibril lah. Oh nyanggu, kita cakap lah. Pergi Fukor, berdetik. Seluar 3 suku para lutut dengan satu perempuan. Ustaz tak tanya dia, memang tak tanya kan. Tapi gaya tu yang kita tengok, bukan isteri dia. Bila dia nampak anak kan, dia jadi jet. Anak pun jet juga. Yalah tak sangka tuan-tuan. Baru lepas habis. Lepas solat Isya, habis singgah Fukor. Dia awal lagi sampai. Seluar 3 suku kan lah ni ada seluar sukan para lutut nama bawah sikit lah, pada bawah sikit. Tapi kalau tuan-tuan bersih iman tuan-tuan pun tak pakai seluar sukan walaupun tuan bawah sikit pada lutut. Pasal dia boleh jatuh subah. Boleh nampak tuan-tuan. Bukan kata nampak. Burung gagak tu tidak. Lutut tu boleh nampak. Betul tak? Boleh nampak. Bila dia tengok anak dia terkejut. Terkasima orang kata. Anak pun tengok terkejut lah. Mana dia terkejut lah kalau ngau rumah. Perempuan tu lah tak. Anak pun muda ada serupan. Kalau tidak anak pun lawa dengan alamak wajah kak lu. Bila? Mana bukan isteri dia. Bukan isteri. Baru habis. Dan tiap-tiap kali kuliah dia memang ada. Ayah tu betul. Boleh? Maka Allah kata apa? Wa nadanuhu rabbahu faqala rabbi. Menyerulah Nuh, berdoalah Nabi Nuh alaihi salam terhadap Tuhan dia. Faqala rabbi, maka berkatalah Nuh, berdoalah, ya Tuhanku, sesungguhnya dia siapa tu?
anak aku yang namanya Yan, nombor 4, min ahli, sebahagian daripada keluarga aku. Min sebahagian. Nama Yan, bukan kumpulan lain ada, bukan. Itu Yan juga tuan-tuan. Itu Yan Melayu, Jawa, ini Yan Arab. Min ahli sebahagian. Pasal apa? Anak Nabi Nuh ramai. Hak seorang ni lagi. Anak nombor 4. Ibnu Katsir kata anak nombor 4 nama Yan. Nabi Nuh kata, "Inna wa'dakal haqqu." Sesungguhnya janjimu ya Allah maha benar. Nabi Nuh mungkit janji Allah. Apa dia? Pasal ayat sebelum tu Allah cerita Allah akan selamatkan keluarga Nuh. Bila Nabi Nuh minta, "Wala tazidiz zalimina illa tabara." Jalan. Itu penting. Jangan tambah kepada golongan yang zalim kecuali kebinasaan semata-mata. Kan surah Nuh ayat 28. Nabi Nuh minta musnahkan semua hak jahat-jahat ni ya Allah. Yang lawan kamu ni ya Allah. Jahat ni bukan kata curi, rogol, zina, minum arak ya tuan-tuan. Kita tengok dia baik, pakai tie, pakai coat, tapi tiba-tiba dia kata tunggu dululah kita nak jalankan Quran. Jahat lah tu. Boleh faham? Kau kata baik. Itu tuan-tuan kata baik tu. Apa kata pada nama ayat ni? Baik. Dah, tunggu. Nanti habis ayat ni tuan-tuan. Kita cerita. Ujung ayat 46 Allah sebut. Allah tempelak Nabi Nuh alaihi salam. Boleh? Kerana Nabi Nuh minta musnah semua. Lalu Allah kata, ya musnah semua. Nabi Nuh minta selamat keluarga. Allah kata, ya keluarga kamu akan aku selamatkan. Tiba-tiba anak yang ni seorang tak selamat. Wa anta ahkamul hakimin. Dan apa saja keputusannya Allah, aku terima. Kamulah sebaik-baik pemberi hukuman. Nabi Nuh. Walaupun diminta, tapi Nabi Nuh apik. Aku reda. Apa saja ketentuan, aku terima. Kamulah sebaik-baik pemutus hukuman, keputusan segala-galanya. Baik. Lalu tuan-tuan, bila Nabi Nuh panggil, air dah mula naik. Kapal dah naik terapur tinggi. Anak dia ni tak mau naik kapal. Nabi kata, "Anak, mari naik." "Apa ayah? Cik naik bukit." Anak dia cakap senang tani. "Cik naik bukit ayah, takkan bukit pun tenggelam ke?" "Oh, lama." "Bukit mana?" "Genting." Lambang kekufuran lah. Boleh faham? Bukit Genting. Pasal kalau tak kata takkan bukit pun tenggelam. Nampak tak? Wahyu kata dah, apa akan tenggelamkan semua. Kalau tak kata takkan bukit pun tenggelam. Betul tak? Kalau tak kata bangunan kita tahan gempa. Allah. Hebatlah cakap. Tuan-tuan bisa dengar ayat tu? Tak bisa. Oh, tuan-tuan tak lahir lagi masa tu. Selepas tsunami Aceh, ingat orang yang menjadi nombor 1 negara kita sekarang ni bercakap bangunan kita tahan gempa. Allahu Akbar. Hebatnya cabar Allah. Anak Nabi dah kata takkan bukit pun tenggelam. Sama tak? Sama tak? Oi tuan-tuan, teknologi tu pun jauh dengan kita, betul tak? Lingkup je pun Allah goncang sekejap dah. Betul tak? Teknologi barat dengan kita. Allahu Akbar. Allah goncang barat ke bumi sekejap. Betul tak? Kita luar lingkaran api Pasifik. Allahu Rabbi. Sambungnya dengan mengaji satu buku tu ya. Geografi dia pun 3-4 surat je cerita. Betul ke tak betul, tak tahu lagi. Betul tak? Tak fail geografi kan? Allah Rabbi tuan-tuan. Ini bila manusia tadi tak kenal Allah. Betul tak? Anak ada cerita contoh bab tak kenal Allah. Tuan-tuan dulu masuk sekolah, ada seorang guru yang cukup garang dalam kelas tuan-tuan. Betul? Dia mesti akan lalu. Daripada tak kira sekolah rendah atau sekolah rendah, dia akan lalu, akan jumpa seorang cikgu hak cukup samsen. Betul? Anak tuan-tuan, ada satu cikgu tak sebut nama, pencen pun. Rasa-rasa dah tobat lah. Betul, sampai orang kampung tahan dia tengah jalan nak pukul. Dia gaya pukul budak tuan, macam kickboxing. Lutut, siku, cerita siang orang tu.
Ombak. Ombak. Macam tu kan dia belasah anak muhir. Tung. Duduk. Dengar je subjek dia tuan-tuan. Buku janganlah tak ada atas meja. Memang ngucap dia siap-siap. Pasal apa? Beriman dengan kegarangan dia. Nampak tak? Tentang beriman tak Tuhan ni Al-Azim, yang maha mengazab. Betul tak? Kalau beriman tak berani dia dah aurat. Tadi beriman yang cikgu tu garang. Jaga sungguh mata pelajaran dia. Cicak pun tak berani bunyi tuan-tuan. Sungguh. Dia masuk buku siap tak meja lah. Muka jernih lah tuan-tuan. Allah. Pasal takut dengan sifat garang dia. Allah maha mengazab tak? Maha azab Allah ni, ya Allah. Inna azabi la syadid. Sangat-sangat keras. Beriman tak? Tak. Tadi pasal apa? Pasal cukup kenal perang itu. Kenal kita Allah. Kenal kita Allah. Dah? Ini tuan-tuan masalah. Dah. Sebab tu kita boleh solat hajat. Jemaah bagi masjid negeri. Betul? Ramai dalam solat hajat. Tapi bila berimpun, betul tak? Nak pergi tengah panas tengah jam untuk saudara kita di Mesir, tak boleh. Solat hajat, anak tak tengok belakang ramai mana, tapi anak yakin ramai masa solat hajat tu cukup ramai. Tapi bila turun berimpun di luar, betul. Baik, sambung balik kisah. Allah. Qala ya Nuh, Allah jawab dalam ayat 46. Berkatalah wahai Nuh, innahu laisa laka min ahlika. Dia bukan anak kamu lah Nuh. Allahu akbar. Allah terus putuskan hubungan keluarga. Tuan-tuan rasa, wih dahsyat lah. Rasa wih keras lah. Orang kita pun sama kan. Hanya yang balik dalam rumah aku rupanya. Betul tak? Betul tak? Tapi bila bunyi, wih keras. Bukan yang lama ada buat. Sekupang kau harta aku tak bagi tahan. Betul tak? Gaya kita nak Allah. Betul? Allah lebih lagi. Tuan-tuan, bila Nabi Nuh doa minta selamat, tiba-tiba Allah kata, Nuh, dia bukan anak kamu. Allah. Tapi Nabi Nuh tadi lapik dah, reda dah. Kamu lah sebaik-baik pemutus hukuman. Betul kan? Dia bukan anak kamu, wahai Nuh. Kita pasal apa tak bagi harta pusaka? Pasal anak tadi melawan. Betul tak? Apa lagi Allah kata? Apa lagi? Allah. Allah sebutkan bumi ni akan diwarisi oleh orang beriman. Nampak tak tuan-tuan? Maka Allah kata wahai Nuh, innahu laisa laka min ahlika. Dia bukan keturunan kamu. Pasal apa? Sebab innahu amal ghairu salih. Amal dia bukan di kalangan amal orang-orang yang soleh. Nampak tak? Tadi yang 5 tadi hilang akal. Maka hilang agama daripada dada manusia tadi. Hilang 5. Masuk Ramadan, dia mampu berpuasa. Dah. Shopping raya tuan-tuan, macam-macam dia beli pada ahli keluarga. Selai kain kelekung solat tak pernah dia beli pun pada anak gadis dia. Ini bukan perangai orang soleh. Dia tak ingat nak buat amal. Dia ingat nak raya, dia ingat. Betul tak tuan-tuan? Cuba cek balik kita. Tapi tuan-tuan ni okey. Section ni section 7.7. Dia tak pernah beli kain solat untuk anak dia. Betul tak? Tak pernah tukar kain solat untuk isteri dia. Setiap tahun raya dia tukar. Betul kan? Ini bukan perangai orang soleh. Itu okey lagi tuan-tuan. Dia tak dosa lah. Tak dosa orang tu. Janji ada okey, janji ada tak apalah. Pada gua pun janji ada, atau tak ada. Betul. Dia mampu berpuasa tuan-tuan. Tetap raya dia dah aurat membazir, bukan amal orang soleh. Dia mampu berpuasa
Tapi sudahlah, ayat Muhammad 8 dan 9. Anda pernah baca dulu antara dalil. Boleh? Dia mampu berpuasa, habis ke Syawal kan? Dia tetap tidak berlaku baik dengan jiran, tetap tidak berlaku baik pada ahli keluarga, tetap jadi kedeku balik. Pemurahannya Ramadan ya tuan-tuan. Ini bulan Ramadan tak malam datang, bulan lain dia tak datang. Ini bukan amal orang soleh. Penentangan, tak setuju, macam-macam. Khutbah Hari Raya Idul Fitri di Surau Aman Perdana dicemari politik. Keluar. Aman Perdana orang tahu mana? Meru. Khutbah Raya ni. Keluar dicemari politik. Tuan-tuan, kalau kita tuduh orang umum gitu tuan-tuan, anak kata anak datang sini tengok muka semua macam nyamuk. Contoh. Anak kuliah di sesi 7 surah Taqwa, dia tengok ustaz macam nak kelas. Contoh. Tidak? Tuan-tuan apa? Ustaz, yang mana satu ustaz? Adalah. Boleh faham? Ustaz tunjukkan ustaz. Yang mana satu ustaz yang pandai ustaz macam? Adalah. Dia adalah sampai mati ya jawab dia. Betul tak? Tak ada bukti. Cakap semua orang boleh. Islam agama dalil, agama hujah, agama bukti. Tak ada bukti, jangan dicakap. Dia pukul umum gitu. Boleh faham? Bercampur berbau politik. Apa benda yang politik ya? Semua benda dalam Islam termasuk politik. Semua ada. Sebab apa tuan-tuan? Hari raya ni Nabi himpun seluruh manusia sampai peringkat Nabi buat di Padang. Kenapa? Masalah setahun ni Nabi nak cerita kat manusia. Sebab tu Nabi kata panggil hak cuti tak solat pun datang. Tu sebab Nabi dah buat di Padang. Nak bagi tahu khutbah tu, nak bagi tahu setahun ni masalah kita dengan agama apa benda. Ini peranan mimbar termasuk Jumaat. Benda yang tiap minggu. Boleh faham? Nanti dulu. Apa? Bukan daripada keluarga kamu. Amal dia bukan macam orang-orang soleh. Orang soleh dia baca, dia khatam juga. Dia faham dan dia beramal. Ini dia baca, dia khatam. Tak faham, lagilah nak beramal. Ini perangai kita bulan Ramadan. Betul tak? Ini bukan perangai orang soleh. Bahkan tak berubah, tidak tahu macam tu dia jadi tradisi. Tidak, tak berubah. Lepas tu Allah sambung, wala tas'alni laisa laka bihi ilmu. Jangan kamu minta dengan aku wahai Nuh satu benda yang kamu tak tahu tentang anak kamu. Depan kamu apa wahai? Belakang kamu habis dia solat Isyak. Ustaz tadi ya Allah politik pula. Depan tadi nak buat okey. Dia bukan sini ya tuan-tuan. Bukan sini. Boleh faham? Depan kamu nampak baik no, belakang kamu dilawan aku. Kau dah tak jadi repot tuan-tuan. Masuk khutbah diam belakang. Elok. Salam, terima kasih Ustaz. Selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Esok keluar surat khabar. Belakang. Nampak tak? Ini dah macam Allah sebut. Belakang kamu tak tahu perangai dia. Ini sesungguhnya aku ni Tuhan yang maha mengetahui. A'iduka, nasihat kamu wahai Nuh, antakuna minal jahilin. Jangan buat kerja-kerja bodoh. Allah sahau Nabi Nuh. Manusia yang ingkar, jangan kita doakan keselamatan untuk dia. Setelah kita sampaikan di salah, sampaikan dulu. Boleh faham? Tak dengar juga Allah katakan Nabi berpaling. Sebab tu Allah arahkan Nabi tinggalkan kota Mekah. Tak payah tunggu, dia pun tak mahu pergi tempat mana. Nampak tak? Allah perintah Nabi tinggal keluarga sendiri. Keluarga Allah perintahkan Nabi tinggal. Tak payah dulu Muhammad, kamu tak akan celaka pergi tempat orang. Allah sebut, kamu tak akan celaka. Berpalinglah kepada mereka, kamu tak akan celaka. Kamu dah sampai, mereka tak peduli, tinggalkan. Boleh faham? Itu tuan-tuan mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita orang tak ada datang surah masjid. Apa kata pada mayat ini? Baik, Allah kata tu kerja bodoh. Tak ada kesan pada si mati. Tak ada kesan.
rumah nombor sekian jemput ahli jataka sesurau kenduri doa selamat. Doa memang selamat, tuan rumah tak pernah selamat. Pasal tak nak datang surau masjid, kita pergi nak doa bagi dia selamat. Allah kata tu kerja bodoh. Sudah. Macam mana kan? Quran. Betul. Kerja bodoh kan? Padi lagi mana? Pergi buat tazkirah dulu. Kan? Kena buat. Dia yang tak datang, pasal dia pun tak dapat maklumat. Pasal dia tak datang. Kita pergi bawa maklumat. 3 hari tahlil, 3 hari tazkirah dulu. 3 hari tazkirah dulu. Boleh faham? Tuan rumah pula kata tampal besar ya, modestus. Lama. Tuan tak tahu kan? Tak baca kitab di sini. Nama Kelang Alam lah KL. Lalu bro, pebarang. Boleh faham? Modestus dekat kereta. Allah kita masuk dan doa selamat. Boleh faham ni? Antaranya lah. Boleh? Allah kata kerja bodoh belakang tu. Kerja. Habis Ustaz dakwah ni kan wajib. Ya, dakwah wajib. Tadi lah. Buat tazkirah dulu. Pasal mereka memang jenis tak pijak surah masjid. Atau apa kita pergi. Tok Guru kata, Tok Ali kata, ubat lah ni kena cari orang sakit. Bukan orang sakit cari ubat. Dia memang tak cari. Maksudnya mereka tak datang surah masjid. Mereka tu pun sakit. Tu faham? Ubat ada di sini. Kita kena bawa ubat rawat mereka. Tak sembuh juga. Doa mati. Boleh faham? Ini tuan-tuan mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nampak tak? Anak seorang Nabi belum jaminan dia juga beriman. Tok Mudik tuan-tuan panggil anak dia sunat anak tuan-tuan. Jangan tuan-tuan, tinggal telur saja. Faham ni? Kenapa? Kerana Tok Mudik si ayah tak ajar anak dia. Maka anak tak boleh sunat anak orang. Betul? Faham tak? Kena sebuah hak tu juga baru dah faham. Tuan-tuan betul? Subhanahu wa ta'ala. Itu tuan-tuan yang dirahmati Allah pada itu pertemuan kita. Nah insya-Allah segala yang baik dari Allah salah silap ke mana-mana tuan-tuan. Macam biasalah di luar tuan-tuan. Kalau orang surau tak beli, siapa lagi lah nak bantu ekonomi kita tuan-tuan. Anak buat susu kambing. Mamin Nabi Nuqtat Rabbana. Seluruh para Nabi, para Rasul Nabi kata semua bela kambing, makan susu, makan daging, minum susu kambing. Boleh faham? Kita aja lembu. Pasal tu orang Kelantan kata bodoh, buat lembu. Tak nak orang Kelantan. Kelantan dia kata bodoh per kambing, bodoh per lembu. Sungguh kan? Baru-baru ni anak balik Selangor kan? Kampung anak tu Sungai Takar tu dia masuk jauh ke dalam, bukan 2 km, 1 km daripada jalan besar jauh masuk ke dalam. Malam lembu banyak orang kampung tu. Anak-anak kata, hon bah hon. Lembu ni hon ke apa ke, dia duduk situ lah. Lepas tu isteri dia kata, sebab tu orang kata bodoh macam lembu. Oh, faham dah. Kambing kita jalan jauh, dia nampak lampu, dia turun dah ke bahu jalan. Lembu dah. Malam-malam dia tak nampak rumput. Pasal rumput bawah kan hitam pekat gelap. Baju di penyidai habis dia telan. Betul. Ini lembu ni selama Kedah. Lembu dia nak pakai tak boleh, dia telan. Boleh faham? Dan susu kambing ni penguat imuniti badan. Madu nak tinggal 2 jenis adalah madu mesin dan madu sidit. Madu ni Allah sebut syifa ulina, nak baca ayat dia panjang tuan-tuan. Allah kata pada madu tuan-tuan, Allah bila turun ke muka bumi, fasluki rabbika subula rabbika zulula. Bergeraklah di mana saja kamu pergi wahai lebah, di bawah naungan Tuhan kamu. Allah. Lebah berjalan tuan-tuan, Allah menaungi perjalanan lebah. Kita setan yang ikut. Betul tak? Setan ikut. Lebah ni bergerak ke mana Allah naungi perjalanan dia. Sebab tu Nabi sebut, ulama kata madu ni ibu segala pengawal. Albat juga Nabi kata perut sarang penyakit. Perut ni rumah penyakit Nabi kata. Pasal macam-macam tu masuk, berkumpullah di perut. Maka madu ni dimasuk, dicuci usus kita. So sebab ulama kata madu lah ibu kepada penawar. Syifa'ul linnas, di akhir ayat tu Allah sebut. Syifa'ul linnas. Zalika li ayatin liqaumin tafakkarun. Lah tanda kebesaran aku kata Allah. Tuan-tuan tengok betul-betul madu. Bontot lebah
hanya ada pada bentuk lebah. Hebat mana manusia, degil macam mana manusia, penyakit tak boleh rawat, tak pernah sujud, tiba-tiba madu punggung lebah dia kena telan, dia kena percaya juga dengan Quran. Sebab itulah kata zalika, itulah tanda li'ayat kebesaran aku. Sombong macam mana manusia tu pelagak, pakaian dia mahal, sutra utara, tak pernah solat, tapi air dia ulatnya, air dia ulat. Betul tak? Betul kan? Kasturi, binatang dalam hutan, betul. Harga ratusan ribuan ringgit, wangian terbaik untuk manusia. Betul tak? Terapi pada badan, boleh jauh setan. Betul kan? Lemak kita laku dah jual. Tuan-tuan pergi pasar malam, tengok kalau kuning duk menitik. Apa ni? Lemak Fizaman. Tuan-tuan nak beli? Tak beli tuan-tuan. Tak beli. Ini binatang dalam hutan, harga ratusan ringgit. Allah kata, liqaumi tafakkarun, madu tu hanya menjadi penawar bagi orang betul-betul renung, berakal ayat-ayat Allah. Maka tuan-tuan tengok betul, liqaumi tafakkarun, bagi orang yang berakal. Tak boleh letak duit balik, tak ikat banyak. Orang berakal kan? Kalau tuan-tuan letak balik, tak ada akal. Wabillahi taufiq. Ana bawa 3 minyak wangi macam biasalah, wangi nak mampu tuan-tuan. Orang Kedah ni nak mampu ke apa? Wangi nak mampu, besar nak mampu, sedap nak mampu. Maksud dia sakit dia. Itu tak wangi sebut. Sidi untuk Mahatafi, demo sekolah kami tuan-tuan. Dah siap dah asrama pelajar dan baru siap 1 buah asrama guru. Sidi ni boleh beli di luar. Ada tuan-tuan nak beli kupon boleh. Apa lagi nak bawa? Madu, sidi, susu kambing, kismis, air zam-zam. Jadi wallah alam, segala yang baik dari Allah, silakan mengenang. Jadi terkasar bahasa. Jadi tuan-tuan kita banyak-banyak, insya-Allah ada rezeki kita jumpa lagi. Mudah-mudahan tuan-tuan kita semua akan dibangkitkan sebagai hamba yang berjaya. Amin. Amin. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.